Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersambung pada pendidikan Jinayat Ar-Jahannam, iaitu mengenai murtad dan hukum murtad tersebut. Iaitu sebelum tu kita sudah belajar iaitu bagaimana seseorang itu boleh dihukumkan murtad. Iaitu ada 3 perkara, iaitu satu, niat, cita-cita atau taraddud, dia bercita-cita ataupun beriktikad. Kemudian dia boleh murtad dengan perkataan, kemudian dengan perbuatan. Ini pelajaran yang telah kita baca yang lepas. Kemudian diberikan contoh di sini. Niatnya iaitu mahu membatalkan syahadah. Kemudian dengan perkataan seperti contoh dia mengaku dia kata Allah itu 3. Contohnya dengan perbuatan dia itu melakukan apa saja amalan ibadat orang-orang kafir. Baik, okey, untuk hari ini kita sambung lagi, iaitu di sini iaitu mengenai memperlekeh-lekehkan hukum agama yang boleh menjadikan seseorang itu murtad. Keadaan yang boleh menyebabkan murtad yang iaitu seseorang itu boleh jatuh murtad sekiranya dia menghina Islam, sama ada secara mempermainkan Islam, bersenda atau bergurau, seperti apabila dia berkata, keratlah kuku kamu kerana hukumnya sunat. Jawabnya, aku tidak akan mengerat kuku aku walaupun sunat, dan diniatkan untuk meringan-ringankannya. Meringan-ringankan iaitu meremehkan atau mempermainkan. Orang suruh potong kuku kerana hukumnya adalah sunat. Dia kata, aku tak nak potong. Kenapa tak nak potong? Alah, ini benda menyusahkan aja. Contoh itu mempermain-mainkan sunnah. Memotong kuku itu adalah sunnah. Yang kedua, ini bahagian murtad dengan sebab mempermain-mainkan. Yang kedua iaitu mengkafirkan orang Islam lain dengan tidak ditakwilkan dengan kufur nikmat. Maksud ditakwilkan ni diandaikan. Kalau dia kata begini, contohnya begini, barang siapa yang mengatakan Tuhan itu ada 3, mereka itu adalah orang itu murtad. Itu takwil. Maksud dia perkataan itu takwil, diandaikan. Ataupun dia kata barang siapa ini dengan kufur nikmat, barang siapa tidak menunaikan solat kerana dia rasa tidak wajib, maka orang itu kufur. Itu ditakwilkan. Kalau dikata mengkafirkan orang Islam lain, engkau itu kafir, disetengah-terang disebut, maka orang itu awal-awal sudah jatuh kafir. Jadi hukumnya siapakah yang boleh menjatuhkan hukum kafir kepada orang Islam? Jawapan dia iaitu orang yang boleh menjatuhkan hukum kafir ini adalah mahkamah saja. Mahkamah. Mengkafirkan orang Islam tu hanyalah mahkamah. Kerja mahkamah. Kita tak boleh, kita hanya sebut orang yang menyatakan. Yang ketiga, menuduhkan dengan mengisyaratkan Muslim sebagai kafir, atau orang kafir mahu memeluk Islam sebagai kafir. Kita kata orang itu kafir dengan terang-terang, menuduh dengan mengisyaratkan Muslim sebagai kafir, atau orang kafir mahu memeluk Islam sebagai kafir. Orang itu orang Islam, kita pun kata mereka itu adalah kafir, maka dengan automatik terjatuh hukum murtad. Ataupun menuduh orang yang mahu masuk agama Islam itu sebagai orang kafir. Engkau ni kafir, buat apa nak masuk Islam? Macam itu, terang-terang jawapannya adalah boleh merosakkan akidah. Yang keempat, menghina Nabi atau Rasul, meringankan atau menafikan risalah Rasul. Menafikan kerasulan para Nabi, atau seseorang berkata, aku tidak mengetahui apakah Nabi itu seorang manusia atau jin. Dia mempermain-mainkan. Ini bab mempermain-mainkan dari segi perkataan dan perbuatan. Mempermain-mainkan Nabi Muhammad tu buat apa dia berkahwin banyak. Macam itu, perkataan itu pun saja pun boleh menjatuhkan akidah, merosakkan akidah. Dia mempersendakan Nabi kerana berkahwin banyak. Baik, yang kelima, bergurau, senda atau mempermain-mainkan yang boleh membawa kepada kafir, atau seseorang yang berkata ketika bergurau. Ini bergurau, halal bagi aku membunuh kamu. Ini pun na'udzubillah. Dia main-main cakap aku boleh bunuh kau ni. Halal aku bunuh. Sebabnya orang Islam itu haram dihukumkan membunuh kerana hanya 3 sebab saja yang halal untuk dibunuh. Maka disebab dikata halal bagiku membunuh kamu, dia telah menghalalkan yang haram. Orang yang Islam yang halal dibunuh, iaitu yang pertama, orang yang melakukan kisos, bunuh dibalas bunuh. Dia tidak melakukan kisos, maka dia telah membuat permain-mainkan. Kemudian yang kedua, iaitu orang yang melakukan murtad. Kedua, dia murtad, maka dia boleh dihukum bunuh. Ini bergurau ni. Bergurau ada beberapa perkara dalam Islam, bergurau pun jadi, betul-betul pun jadi, iaitu talak, nikah dan murtad. Iaitu
Kalau dia bergurau-gurau, contoh dia kata, aku kahwinkan anak aku yang kecil ini dengan engkau. Kemudian dia pun terima, aku terimalah anak engkau. Anak baru 2 tahun, hukumnya sah nikah tersebut. Dan contoh yang lain, iaitu dia memperkatakan, aku ceraikan engkau dengan talak 1, dengan berkata, aku main-main saja, maka hukumnya tetap adalah jatuh. 3 perkara ni tidak boleh dibawa main-main pun jadi, betul-betul pun menjadi, ya. Baik, kita sambung. Ini dalam keadaan yang boleh menyebabkan murtad dalam sebab bermain-main. Okey. Walau bagaimanapun, ada beberapa tempat yang tidak dijatuhkan hukum murtad kerana di situ ada kemaslahatan, iaitu keadaan yang tidak menyebabkan murtad. Pertama, tidak berlaku sekiranya dilakukan secara tersalah ucapan atau menceritakan semula apa yang dikatakan oleh orang lain. Menceritakan semula apa yang dikatakan, seperti saya sedang mengajar ini. Saya sedang mengajar, saya ceritakan semula. Okey, kalau dia tersalah kata, itu pun satu hal juga, tidak dikira murtad. Jika diancam kerana takut dengan orang kafir, jika ditinggal negeri kaum orang kafir, di mana dia dipaksa melakukan perbuatan kufur dan dia takut mudarat ke atas dirinya, contohnya dipaksa menyembah berhala, maka dia pun sembahlah berhala kerana dia diancam. Hukumnya tidak jatuh murtad. Yang ketiga, dia hanya menundukkan kepala saja sebagai tanda hormat. Kepada siapa ni? Kepada berhala ni. Tidaklah menjadi kafir dan tidak haram dengan merendahkan kepalanya, menundukkan kepalanya yang tidak sampai kepada sekurang-kurangnya rukuk atau sujud, seperti mana yang berlaku pada adat kebiasaan, tetapi hukumnya adalah makruh. Sebenarnya hukum makruh ni bukan makruh yang tidak dapat pahala jika diperbuat. Sebenarnya makruh di sini adalah hukum makruh haram. Makruh terbagi kepada 2. Makruh yang tidak dapat pahala jika diperbuat, makruh jika dibuat iaitu mendapat haram. Tundukkan kepala itu sebenarnya haram tetapi tidak menjadi murtad. Hukuman murtad ini, yang pertama sekali, mereka yang murtad dihukumkan kufur. Kufur iaitu lawan bagi iman. Kafara maknanya orang itu kufur, tidak beriman. Hukum kufur, orang yang murtad itu sabit dengan nas Al-Quran. Kita dah ingat orang yang murtad itu, yang boleh menghukumkan mereka itu kafir adalah mahkamah. Kita tidak boleh sebut terang-terang. Kita hanya kata orang yang mengatakan Tuhan ada 3, orang itu adalah kafir. Kita takwil sebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Surah An-Nahl ayat 106. Artinya, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan ihsan. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Kenapa dapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana dah tak ada lagi tawaran yang lain yang lebih baik daripada menerima Islam. Ditolak pula tawaran itu, dia menjadi kufur, maka Allah Taala akan azab di dunia pun, dihukum bunuh. Apakah hukum bagi orang yang murtad ini? Hukum yang pertama iaitu wajib bertaubat. 1, wajib disuruh orang yang murtad itu bertaubat dengan segera pada ketika itu juga. 2, jika dia bertaubat dengan kembali kepada Islam, sahlah Islamnya dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Suruh mengucap balik semula. Cara bertaubat, mengucap kalimah syahadah dengan didahului beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, dan ikuti dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disuruh mengucap. Ini sama juga seperti yang dilakukan oleh imam-imam terhadap kepada wali-wali yang mahu menikahkan anak perempuan mereka kerana dikhawatiri bapanya yang melakukan maksiat sehingga boleh merosakkan iman atau tak pernah semayang sehingga menjatuhkan hukum murtad, kafir, wallahu alam. Jadi disuruh mengucap balik semula. Ini kepada wali-wali pun disuruh mengucap dahulu, barulah dia disahkan Islamnya. Kalau tidak mahu, maka jika seorang itu murtad dan enggan bertaubat, hendaklah pemerintah atau khalifah Islam melaksanakan hukuman bunuh ke atasnya. Jika dia seorang yang merdeka, maka dia dipancung lehernya dengan menggunakan pedang. Siapa orang merdeka ni? Orang merdeka ni iaitu bukannya hamba. Apa hukumannya? Dipotong kepalanya dengan menggunakan pedang. Dia letak kepalanya di dalam
ikatan kayu, kemudian dipotong kepalanya di khalayak ramai. Hukumnya adalah halal dibunuh. Jika orang lain selain daripada pemerintah atau khalifah Islam membunuh orang yang murtad, hendaklah ditakzirkannya, iaitu dikenakan denda. Siapa yang dikenakan denda ni? Orang yang melakukan pembunuhan ini. Kerana apa? Kerana dia memandai-mandai mendahului pemerintah. Maka dia pun dikenakan ta'zir, dikenakan denda. Kerana dia bunuh orang yang murtad. Sepatutnya pemerintah yang bunuh. Pemerintah siapa? Kerajaan. 3. Jika yang murtad itu seorang hamba, harus bagi tuannya membunuhnya mengikut pendapat ulama' yang asah. Asah ni yang qaul ulama' yang lebih kuat. Asah, sah. Yang seterusnya, hukuman selepas hukuman bunuh. Ini panjang hukumnya, iaitu dari segi sini, iaitu tentang anak, kemudian tentang harta, tentang mandikan ke tidak, tentang ditanam di mana, kuburnya pun di mana. Jadi kita bersambung insya-Allah. Saya rasa setakat saja dahulu.